pada tahun 2012. Dan seterusnya, bagi memperkasa usahawan kecil termasuk wanita, khususnya di luar bandar, kerajaan mengumumkan pengukuhan peranan agensi seperti Amanah Ikhtiar Malaysia atau AIM, Tekun Nasional, MARA dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB. Turut diperkenal adalah skim pembiayaan unit baharu atau skim permulaan entrepreneur baharu Bumiputera atau dikenali sebagai Superb yang akan membantu syarikat permulaan menerusi dana sebanyak RM100 juta dalam tempoh 3 tahun. Najib berkata langkah itu bertujuan mengatasi isu akses kepada dana pembiayaan bagi usahawan kecil dan sederhana termasuk di Sabah dan Sarawak. Pada kesempatan ini juga, saya ingin mengumumkan dana tambahan sebanyak RM700 juta kepada Tekun Nasional. Bilangan usahawan Tekun Nasional juga dijangka akan meningkat daripada 270,000 pada tahun 2013 kepada 370,000 pada tahun 2015. Dalam menggariskan usahanya meningkatkan martabat usahawan tempatan, Najib turut memberi perhatian dalam meningkatkan penglibatan golongan wanita dalam perniagaan. Untuk itu, dana tambahan turut diberikan kepada AIM yang majoriti peminjamnya kini adalah wanita. Sehubungan itu, sukacita saya umumkan tambahan pembiayaan pinjaman Amanah Ikhtiar Malaysia sebanyak RM300 juta untuk tempoh 5 tahun. Bilangan sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia yang majoritinya wanita disasarkan meningkat daripada 350,000 kepada 500,000 orang pada tahun 2015. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi menangani isu rantaian pembekalan pula, kerajaan melalui GLC dan GLIC akan membangunkan sekumpulan usahawan Bumiputera yang akan melibatkan diri dalam aktiviti berkaitan pembuatan dan perindustrian yang berpotensi dan mempunyai nilai tambah tinggi. Dalam konteks ini, GLC dan GLIC akan meneraju usaha untuk mewujudkan beberapa konsortium syarikat Bumiputera dalam sektor-sektor yang terlibat. Baik, penyertai kita di Bilik Berita hari ini sudah bersedia dua tetamu iaitu Presiden Pertubuhan Usahawan Muda Malaysia, Agil Faizal Ahmad Fazil dan juga Timbalan Ketua Setiausaha Agung Persekutuan Franchise dan Rangkaian Perwujudan ASEAN, Chris Daniel Wong. Chris bersama kita sebelum ini. Dan terus saja kepada Agil, kita akan berbual dengan Chris sebentar nanti berkenaan dengan bagaimana Agil sebagai orang usahawan Bumiputera dalam persatuan ini, bagaimana melihat secara ringkas strategi yang digariskan oleh Perdana Menteri untuk kita memperkasakan Bumiputera dalam landscape ekonomi semasa? Saya lihat strategi ini memang saya ingat agak terlambat. Sebab kita tahu sejak dasar ekonomi baru itu ia merupakan satu dasar yang saya rasa berjaya untuk kita meningkatkan taraf ekonomi Bumiputera daripada ketika itu lebih kurang dalam less than 3% hingga kita capai 22% pada tahun 1990 ya. Ketika itu kita nampak sudah ada peningkatan dari segi taraf ekonomi, dari segi profesional, dari segi hak milik harta tanah dan sebagainya. Jadi selepas itu dasar-dasar surat ekonomi baru agak sama-sama apabila kita bercakap tentang Bumiputera, dasar mula negara, dasar wawasan, seterusnya model baru ekonomi, tidak ada satu yang betul-betul terang-terang bercakap seperti BEB, kota dan sebagainya. Jadi bila adanya yang diumumkan oleh Perdana Menteri hari ini, ia adalah merupakan satu inisiatif yang menunjukkan bahawa semua orang akan faham yang agenda ekonomi Bumiputera ini adalah satu agenda yang perlu, yang merupakan agenda kerajaan yang perlu dihayati bersama oleh kerajaan, oleh rakyat dan juga pemain-pemain industri dan seterusnya. Saya merasakan ini agenda memperkasakan, lebih sesuailah agenda menyelamatkan ekonomi Bumiputera. Okey, itu kata Agil. Tapi saya nak cakap dengan Chris tentang kita pernah berbual sebelum ini. Tadi Agil katakan DAB berjaya melonjakkan ekonomi Bumiputera, tapi ada kelumpungan seperti mana perbincangan kita awal minggu ini dengan Chris. Chris katakan sikap acuh tak acuh Bumiputera punya usahawan menyebabkan mereka tak ada daya saing. Dan apakah dasar-dasar baru ini boleh mengeluarkan usaha Bumiputera dari zon selesa mereka yang mereka ni selalu dibantu? Apakah pandangan Chris dalam hal ini? Terima kasih Saudari. Seperti yang kita maklum, Yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan bahawa setiap kementerian itu ada unit pembangunan Bumiputera untuk melaksanakan dasar-dasar yang beliau telah ketengahkan pagi tadi. Tetapi yang saya lihat sekarang ni ialah sikap daya saing itu masih tak ada. Jadi bagaimanapun polisi itu amat cukup bagus, tetapi apabila tiada sikap daya saing itu,
maka polisi itu hanya tinggal polisi. Jadi di sini kita lihat bahawa isu ni ialah lonjakan tu ialah kena datang daripada diri sendiri. Jadi berbalik pada isu pertama iaitu modal insaf Bumi Putra. Jadi mungkin polisi tu kita kena harus tekankan bahawa starting daripada bangku sekolah hinggalah ke universiti, kita kena terapkan semangat daya saing di kalangan anak-anak Bumi Putra kita ni. Itu kata Chris. Agil, kalau Chris katakan daya saing belum lagi nampak, tapi kalau ikutkan cabaran terbesar dalam melaksanakan dalam inisiatif baru ini adalah pelaksanaan, dan ia sudah tentu melibatkan nak mengubah persepsi serta sikap di kalangan Bumi Putra baru ni. Apakah dasar-dasar baru ini boleh melakukan elemen-elemen untuk menukar persepsi dan juga mengubah sikap kalangan Bumi Putra ini? Agil, saya kurang bersetuju kalau nak dikatakan bahawa orang Melayu kurang daya saing, Bumi Putra kurang daya saing. Kerana kita harus faham bahawa keadaan landscape ekonomi kita berbeza. Kalau even daripada DEB kerajaan hanya boleh mengeluarkan dasar-dasar afirmatif hanya untuk procurement kerajaan. Tetapi kita ni bermain dalam ekonomi Malaysia. Bila Malaysia ni kita sudah maklum bahawa orang Melayu Bumi Putra akan bermain dalam unlevel playing field. Seperti hari ini cuba diadreskan supply chain, dari segi semuanya kita ni memang tidak ada yang kita kontrol. Jadi dia memang unlevel playing field. Jadi bukan berkata tentang daya saing dan sebagainya. Dan satu lagi yang kita ingat ialah orang Melayu ni dia berpegang pada prinsip agama Islam dan sebagainya. Jadi ada halal haramnya. Bukan semua perniagaan yang kita boleh masuk dan sebagainya. Itu satu. Tapi perbezaannya pada hari ini ialah dasar ini. Walaupun saya tengok banyak lagi benda yang boleh diumumkan oleh Perdana Menteri. Contohnya hari ini lebih konsentrik kepada dalam negeri saja. Tetapi kita sebagai baru-baru sibuk sudah bercakap pasal FTA, pasal TPP dan sebagainya. Tidak ada dasar-dasar yang boleh membantu seorang Bumi Putra untuk keluar negara pada hari ini yang saya nampak pada hari ini. Tetapi apa yang baiknya hari ini ialah satu, kita dah nampak ada satu perubahan paradigma, yang itu pertama. Dan keduanya ialah saya rasa dasar-dasar ini bukan cast in stone. Jadi kita ada 5 tahun, 7 tahun hingga 2020 ada masa untuk kita berubah melalui cabaran globalisasi yang sering berubah-ubah dan sebagainya. Jadi itu perbezaan daripada dulu. Kita sekarang ni kita boleh tahun depan kita berubah sedikit supaya ia menyesuaikan keadaan. Itu yang saya nampaklah positifnya. Okey, baik. Okey, Agil. Chris, Perdana Menteri dalam pembentangan yang katakan tadi agenda Bumi Putra adalah agenda nasional. Bagaimana Chris sebagai kalangan bukan Bumi Putra melihat untuk membantu menjalankan agenda yang digariskan oleh Perdana Menteri hari ini? Sebab kita tahu tadi Agil disebut dalam rangkaian supply chain dan semuanya kalangan bukan Bumi Putra yang kontrol perkara itu. Tapi macam mana Chris nak bantu menjalankan agenda yang telah dibentang oleh Perdana Menteri hari ini? Pendapat saya, kaum bukan Bumi Putra ni selalu bersedia untuk membantu. Tetapi juga kenapa mereka ada was-was sebab sifat acuh tak acuh yang saya katakan. Jadi apabila sikap tu tak betul, macam mana orang nak bantu kan? Jadi kita kena tekankan dulu diri sendiri dulu. Diri sendiri tu harus jujur bahawa dia nak berniaga, dan bila orang nampak kejujuran tu, maka teknologi transfer akan berlaku dengan automatik. Dan juga bukan sahaja teknologi transfer, tetapi transfer of knowledge juga akan berlaku. So bila kita nampak transfer tu akan berlaku, jadi kaum Bumi Putra dengan secara tak langsung akan terus dapat berdasarkan ke peringkat global, seperti mana yang saudara Agil sebutkan tadi. Jadi akan ada win-win situation untuk kedua-dua pihak. Chris. Baik, terima kasih Chris dan juga Agil sudah dimintai perbincangan untuk berkenaan dengan inisiatif agenda Bumi Putra. Kita akan ke laporan seterusnya berkenaan dengan Najib meminta semua pihak jangan menaruh syak wasangka terhadap langkah kerajaan meneruskan usaha memperkasa ekonomi Bumi Putra. Tegas beliau, apa yang dilakukan bukan satu jalan pintas untuk majukan Melayu dan Bumi Putra tanpa menjejaskan hak kaum lain. Menurut Najib, dasar pemerkasaan ini digubal bagi memastikan semua rakyat dapat merasai nikmat kemakmuran negara secara adil dan saksama. Tuan-tuan dan puan-puan, certainly we are doing what is fair. We are doing what is right, and we are doing what is equitable. Maknanya kita tidak mempunyai apa-apa nawaitu ataupun sekelumit pun rasa prejudis terhadap bangsa-bangsa lain. Katanya golongan bukan Bumi Putra tidak perlu bimbang kerana mereka juga akan memperoleh kekayaan hasil inisiatif ini. Najib percaya sama seperti kejayaan dasar ekonomi baru DEB, langkah pemerkasaan ini juga mampu melonjakkan ekonomi negara sekaligus
meningkatkan pendapatan seluruh rakyat Malaysia. Baik, kita dah dengar pandangan dua tetamu di bilik berita awal ini. Kita akan terus saja ke Universiti Malaysia Sabah. Sudah bersedia tetamu iaitu Profesor Dato' Hamdan Adnan, bukan nama asing, Dekan Fakulti Sains Sosial Universiti Malaysia Sabah, dan Profesor Madya Datuk Dr. Kasim Mat Mansur, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni juga UMS. Dan saya akan mula dengan Profesor Dato' Hamdan Adnan. Dan kita lihat bahawa sebagai orang yang pengalaman dalam bidang akademik, bagaimana Datuk melihat kepentingan inisiatif yang diumumkan Perdana Menteri hari ini kepada Bumi Putera di Sabah sendiri? Itu satu inisiatif yang baik kerana kita merasakan tibalah masa kita melonjakkan tumbuhan atau usaha memperkasakan ekonomi Bumi Putera di Sabah ini. Dan kaedah-kaedah yang digunakan itu ada 5 tumpuan itu adalah secocok dengan apa yang diperlukan. Datuk, kalau kita lihat, kita bercakap tentang Bumi Putera, tetapi kalangan Bumi Putera sendiri ada jurangnya di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Bagaimana Datuk melihat Bumi Putera yang berada di Sabah Sarawak boleh merebut peluang yang disediakan kerajaan? Kita tahu jurang ini agak besar kerana mereka di pedalaman, populasi mereka bertaburan dan tidak tetap hanya di bandar sahaja. Ya, memang taburan Bumi Putera di Sabah Sarawak adalah agak meluas ya, kerana kawasan di Sabah dan di Sarawak ini begitu luas. Maka usaha-usaha untuk memastikan mereka menerima maklumat ini dan merangsangkan mereka untuk terlibat dalam usaha-usaha kerajaan untuk memperkasakan kedudukan ekonomi mereka adalah sesuatu yang perlu diberi tumpuan utama. Kalau mereka tidak tahu apa yang telah dirancangkan untuk mereka, apa yang telah disediakan untuk mereka, sudah pasti usaha kita akan mungkin terlambat atau terencat. Maka komunikasi berkesan perlu diadakan bagi memastikan mereka ini memahami apa yang telah dirancangkan untuk mereka dan apakah dana yang telah diperuntukkan untuk mereka serta kemudahan-kemudahan lain yang diadakan bagi memastikan mereka ini mampu menikmati usaha kerajaan untuk memperkasakan kedudukan ekonomi mereka. Baik, terima kasih Datuk. Dan terus saja kepada Datuk Dr. Kasim Mat Mansur, nak tanya tentang dana dah diberi secara polisinya, hitam putihnya sudah ada. Yang menjadi persoalan adalah pelaksanaan. Bagaimana kita melihat dari segi hasrat aspirasi dalam konteks di Sabah, Datuk? Model ekonomi baru dan lagi dilaksanakan beberapa tahun ini. Dan tentunya memberi satu lemak yang besar kepada mereka khususnya kaum Bumi Putera di Sabah Sarawak. Dan yang sebenarnya apa yang sedang dikembangkan dalam maksud kemerdekaan ekonomi Indonesia pribadi ini sebenarnya bukan hanya bagi kesan kepada masyarakat Bumi Putera, tapi sebenarnya pada ekonomi Indonesia secara keseluruhan ada dapat. Yang kedua memberi rangsangan kepada ekonomi khususnya di Sabah Sarawak. Dan apa yang terjadi Baik, terima kasih Datuk. Baik, terima kasih Datuk. Dan sebenarnya ada sedikit masalah teknikal di situ, tak dapat dengar apa yang Datuk katakan. Tapi kita kata saja kepada laporan seterusnya berkenaan dengan NGO Usahawan Melayu dan Usahawan Muda yang berharap pelaksanaan inisiatif agenda Bumi Putera kali ini dapat dibuat dengan lebih berkesan. Saksikan apa pandangan mereka. Rata-rata NGO berpandangan banyak inisiatif sebelum ini menemui kegagalan. Ini kerana apabila kumpulan sasar berminat untuk mendapatkan manfaat program tertentu, prosedur program tidak jelas. Yang sangat penting ialah program tu kena ada struktur dia. Kalau you berjaya masuk atau berjaya dapat, kena dapat dalam masa 2 bulan kan. Kita tak boleh tunggu sampai 2 tahun untuk sesuatu bidang tu. Dan juga kalau diberikan pinjaman untuk bidang-bidang sebegini, perlulah pinjaman tu dipermudahkan. Dipermudahkan daripada segi kalau you nak pinjam 1 juta, you tak perlu bayar lawyer fee, tetapi lawyer fee diterapkan ke dalam 1 juta tu sekali. So memudahkan golongan-golongan usahawan kreatif ni. Sebab kami ni golongan yang malas dengan paperwork,
tapi kita boleh buat kerja. So kena ada give and take dekat situ sikit. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi Melayu menegaskan perlu ada keseimbangan ketika pelaksanaan inisiatif yang diumumkan. Jadi saya rasa dengan penyertaan industri dan juga kumpulan-kumpulan NGO untuk bersama-sama dalam kepentingan itu, dalam untuk memastikan kejayaan ini. Jadi kita berbagai pihak boleh menjadi industri dan juga NGO boleh menjadi check and balance untuk memastikan agenda ini dapat dicapai. Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif NEF Firdaus Johar berpendapat proses pendedahan maklumat perlu dipertingkat untuk mempersiapkan usahawan ke arah program bantuan. Dalam tersebut adalah perlu diberi pertimbangan seperti memberi lagihan sebelum para usahawan tersebut apply kepada program pendana tersebut. So itu adalah elemen yang penting saya rasa perlu diingat kepada program tersebut. Perlunya ada workshop membantu usahawan dalam menunjukkan business plan mereka sebelum apply pada program tersebut. Mereka juga setuju kumpulan SASAL perlu mengambil peluang daripada bantuan yang ditawarkan untuk membolehkan mereka meningkatkan daya saing. Baik, sekian laporan saya berkenaan dengan inisiatif agenda Putra. Terus saja kepada Hans. Over to you, Hans. Okey, baiklah, terima kasih Marlina Manaf. Sekian Awani 7.45. Kami tinggalkan anda. Visual kejayaan polis menembak mati 2 anggota geng 36 di Jalan Cheng, Melaka. Pagi tadi, saya Hans Yusof mengucapkan Assalamualaikum. Selamat.